A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, saya buat video sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan disegani sekalian, buatlah wasiat, lakukanlah wasiat sebelum berlakunya kematian. Wasiat ini tak semestinya kita nak buat kepada anak angkat. Kalau kita tak ada anak angkat, kita tak perlu buat wasiat. Tak semestinya. Ataupun kita kata, saya tak ada harta yang banyak, saya tak ada duit berbilion-bilion lah nak buat wasiat ini. Okey, pertama sekali, buat wasiat itu bukanlah untuk orang-orang yang kaya, untuk orang-orang yang berharta, bertimbun-timbun. Tidak. Buat wasiat itu adalah untuk kita, untuk diri kita, untuk kita melantik pentadbir, melantik seseorang ataupun melantik syarikat untuk menguruskan harta pusaka kita. Yang kedua adalah kita nak lantik untuk penjaga harta anak-anak kita yang bawah umur. Kalau anak-anak bawah umur, dia tak boleh untuk uruskan harta dia sendiri. Contohnya apabila ibu meninggal ataupun apabila bapa meninggal. Okey, ibu tak ada kena-mengena. Kalau bapa meninggal, anak itu akan dapat portion faraid kan? Akan dapat bahagian faraid. Dan apabila dapat portion faraid, anak-anak itu tidak boleh menguruskan sendiri duit itu sehinggalah berumur 18 tahun ke atas. Jadi, tujuan untuk buat wasiat, kita boleh lantik penjaga harta dia, penjaga harta untuk anak-anak yang bawah umur itu. Selain itu, tujuan wasiat kita nak selesaikan hutang-hutang kita. Hutang-hutang kita boleh listingkan. Kita boleh tulis, saya ada hutang dengan bank ini, saya ada hutang dengan Ion Credit, saya ada hutang kereta, saya ada hutang rumah, saya ada hutang ini. Okey, maknanya apabila kita dah listingkan, ahli waris kita, isteri kita, anak kita, ibu kita, bapa kita, maknanya diorang tahu bahawa rasanya kita ada hutang. Dan sebelum nak bahagi faraid, kena selesaikan hutang-hutang kita dahulu. Okey? Sebelum nak bahagi faraid, sebelum nak bahagikan ikut persetujuan ke, sebelum nak buat pembahagian harta pusaka, kena selesaikan hutang kita dulu. Ingat key point ini. Sebab itulah kena buat wasiat. Yang keempat, kita nak tulis hasrat hati kita. Kita nak tulis pesanan terakhir kita. Mungkin sekarang ni kita malu lah nak cakap I love you lah, I miss you lah. Mungkin sekarang ni kita rasa malu, kita rasa segan, kita rasa alah, nak cakap-cakap ni susah lah. Kita boleh sahaja menulis di dalam pesanan terakhir kita di dalam wasiat kita. Itu specialnya di As-Salihin. Kita boleh meluahkan rasa kita, meluahkan rasa. Contoh, Assalamualaikum, buat suamiku yang tercinta, terima kasih kerana hadir dalam hidupku. Terima kasih kerana bersamaku selama beberapa tahun ini. Contohlah beberapa tahun dah korang kahwin. Tulislah macam tu. Itu contoh semata-mata. Bagi tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati. Okey, seterusnya nak buat wasiat, kita boleh nak bahagi amal jariah kita. Itu adalah gedung pahala untuk kita. Di dalam wasiat kita boleh tulis, okey, 10,000 saya nak bahagikan kepada masjid ini untuk diberikan pada bulan Ramadan. Itu contoh. Okey, seterusnya saya nak bagi kepada anak angkat saya. Kalau tak ada anak angkat, boleh saja skip, tak ada masalah. Ataupun kita nak bahagikan kepada kita tengok anak saudara susah, anak saudara mungkin anak saudara tu anak yatim, kita nak bahagikan. Okey, 5,000 ini saya memang khaskan untuk bahagi kepada anak saudara saya. Sekiranya saya meninggal dunia ini, saya mewasiatkan 5,000 ini diberi kepada anak saudara saya yang bernama contohnya Ali bin Abu
Ali bin Abu 5,000 untuk kegunaannya terpulang untuk pendidikan dia ke, untuk makan minum dia ke, itu terpulang. Okey, kita boleh tulis dan kita boleh juga tulis pesanan terakhir. Ali bin Abu, pakcik memberikan 5,000 ini kerana ingin membalas jasa abang pakcik, iaitu ayah kamu. Selama ini dia yang memberi pendidikan kepada pakcik daripada kecil hinggalah pakcik meninggal dunia. Daripada kecil hinggalah pakcik besar, inilah sedikit sumbangan pakcik untuk kamu sebagai anak saudara pakcik. Itu contoh semata-mata. Itu contoh yang kita boleh ambil lah. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh terbuka pintu hati, terbuka bicara untuk buat wasiat. Okey, buatlah wasiat. Nanti saya tinggalkan nombor telefon saya. Boleh hubungi saya, Nurul Syazwani binti Rosmawi. Kita jumpa di As-Salihin, ataupun tuan-tuan nak jumpa di luar ke, ataupun nak pergi di rumah ke, ataupun nak pergi pejabat ke, boleh hubungi saya. Kalau jauh dan kalau kebetulan saya dan suami memang ada pergi travel dekat situ, bolehlah kita jumpa, insya-Allah. Cawangan kita ada di Johor, Perak, Pulau Pinang, Pahang, Kelantan, dan satu lagi HQ di Kelana Jaya. Okey, saya berada di Teluk Parlimen Garang. Kalau nak jumpa di Kelana Jaya boleh sahaja, tak ada masalah. Saya boleh tempahkan bilik khas untuk kita berdiskusi, untuk kita berbincang mengenai wasiat ke, hibah ke, nak buat deklarasi harta sepencarian ke, boleh hubungi saya. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Nanti kalau ada rezeki saya buat kira-kira faraid lagi. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.